Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sabbahallaha mi'ata marratin bil ghadati wa mi'ata marratin bil ashi kana kaman hajja mi'ata hajjatin wa man hamidallaha kadzalika kana kaman ghazan mi'ata ghuzwatin wa man hallalallaha kadzalika kana kaman a'taqa mi'ata raqabatin wa man qabbarallaha kadzalika lam ya'ti ahadun yaumal qiyamati bimithli ma ata bihi illa man qala mithluhu aw zada alaihi. Artinya, barang sesiapa mengucap tasbih akan Allah Ta'ala 100 kali, mengucap tasbih mensucikan Allah. Barang sesiapa yang mengucap tasbih, yakni mensucikan Allah, mensucikan Allah daripada segala kelemahan, mensucikan Allah daripada segala kekurangan, mensucikan Allah daripada segala kecacatan. Itu nilai apabila kita mengucap tasbih. Subhanallah, maha suci Allah dari kekurangan, maha suci Allah dari kelemahan, maha suci Allah dari kecacatan. Barang siapa yang mengucap tasbih akan Allah Ta'ala sebanyak 100 kali pada pagi-pagi dan 100 kali pada petang-petang, adalah seperti mereka yang mengerjakan 100 kali haji, nilaian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Dan barang siapa mengucap Alhamdulillah seperti demikian itu, yakni 100 kali mengucap Alhamdulillah, mengucap kalimah Alhamdulillah, yakni memuji Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dipuji. Kenapa? Kerana terkayanya Allah daripada segala sesuatu, dan segala sesuatu semuanya berhajat kepada Allah. Maka Allah jua yang layak dipuji. Kenapa nak memuji? Kenapa nak memuja Allah? Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Al-istighna, terkayanya Allah daripada segala sesuatu. Al-iftiqar, segala sesuatu semua berhajat kepada Allah. Maka Allah jualah yang dipuja, yang dipuji. Berapa kali nak memuja Allah? Memuja Allah sebanyak 100 kali. Memuja Allah dengan kalimah khas hamdalah, iaitu Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Maka bukan dengan kalimah sembarangan untuk memuja Allah. Ada kalimah yang dikhususkan. Kenapa? Liliktibai, ay li amri Nabi mutabah, kerana pekerjaan Nabi yang kita ikuti. Rasulullah ajar kita nak muji Allah, nak muja Allah, ini kalimahnya. Nak mensucikan Allah, ini kalimahnya. Mengucap Alhamdulillah seperti demikian, yakni 100 kali itu, adalah ia seperti mereka yang berperang sabilullah 100 kali berperang. Maknanya nilai penghormatan yang Allah berikan, nilai penghargaan yang Allah berikan, nilai kemuliaan yang Allah berikan.
apabila kita beramal, kita menyebut kalimah memuji Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 100 kali di sebelah pagi maupun 100 kali di sebelah petang, kita layak mendapat penghormatan dari Allah. Kita layak menerima penghargaan dari Allah. Kita layak diberikan kemuliaan oleh Allah. Maknanya memuja Allah ni untuk apa? Untuk kita mendapat penghormatan dari Allah, untuk kita mendapat penghargaan dari Allah, untuk kita mendapat kemuliaan di sisi Allah. Kerana selama ni kita mengharapkan penghormatan dari manusia, kita terkejar-kejar untuk mendapatkan penghargaan dari manusia, kita berharap sangat dapat kemuliaan dari manusia. Maka ada jalan untuk mendapat penghormatan, penghargaan, kemuliaan dari Allah. Ini dia. Dengan jalan berzikrullah. Maka nilainya berperang sabilullah 100 kali perang. Dan barang siapa mengucap tahlil La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang sebenarnya disembah melainkan Allah. Seperti demikian itu, yakni 100 kali di sebelah pagi, 100 kali di sebelah petang. Sebab itu Imam Asy-Syafi'i susun aturkan dijadikan wirid lepas sembahyang fardu subuh La ilaha illallah 100 kali, dan selepas sembahyang fardu maghrib La ilaha illallah 100 kali. Paling tidak pun 10 kali, tapi nilai 100 kali tahlil La ilaha illallah adalah seperti mereka yang memerdekakan 100 sahaya. Dan barang siapa yang mengucap takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kenapa perlu kita mengucap takbir Allahu Akbar, Allah yang maha besar? Untuk menghadirkan rasa khauf, takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah. Begitu juga apabila kita nak menakutkan musuh. Musuh Allah juga dia akan takut apabila mendengar kalimat Allahu Akbar. Itu nilai. Nilai kalimah takbir Allahu Akbar. Mengucap takbir seperti demikian itu 100 kali bertakbir di sebelah pagi dan 100 kali di sebelah petang. Yang mengucap seumpamanya atau lebih atasnya seperti demikian itu, tiada didatangkan seseorang pada hari kiamat dengan seumpama barang yang didatangkan dengan dia, melainkan mereka yang mengucap seumpamanya. Maknanya begitu mulia ganjaran yang diberikan. Mengucap takbir Allahu Akbar 100 kali pagi, 100 kali petang, tiada didatangkan seorang pada hari kiamat dengan seumpama barang yang didatangkan dengan dia, melainkan mereka yang mengucap seumpamanya atau lebih atasnya. Ganjaran maknanya pembelaan. Mengucap takbir ini mendapat jaminan dari Allah, mendapat pembelaan di sisi Allah apabila dihimpunkan nanti di padang mahsyar.
Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah sab'ina alfa marratin faqad ishtara nafsahu minallah. Barang siapa yang mengucap la ilaha illallah 70,000 kali, maka sungguhnya telah membebaskan dirinya daripada Allah. Maka nyatalah daripada beberapa menebuskan dirinya. Barang siapa mengucap la ilaha illallah 70,000 kali, maka sungguhnya telah menebuskan dirinya daripada Allah. Allah tebus. Allah tebus. Dengan kata lain, Allah beli kita menjadi pilihan Allah. Ya, beli. Bila sebut saja membeli ni, ada di situ khiyarul majlis. Ada waktu untuk membuat pilihan. Maka daripada ramai-ramai makhluk Allah, daripada ramainya jutaan manusia, kita menjadi pilihan Allah. Allah beli. Maka disebut di sini menembuskan dirinya daripada Allah. Maka nyatalah daripada beberapa hadis ini bahawa sayugianya dikerjakan segala perkara yang tersebut itu kerana adalah hikayat daripada seorang pemuda daripada Ahlul Kasyaf. Mati ibunya, maka ia kerjakan panggilan bagi kematiannya, dan dihimpunkan beberapa manusia yang banyak, dan adalah pada mereka itu seorang syekh daripada ahlu sufi. Maka tatkala berhimpun mereka itu, maka hasillah bagi orang murid itu berubah warnanya dan berteriak dan menyesal. Maka ditanya oleh orang yang hasillah daripada demikian itu, maka katanya, aku lihat ibuku senyum telah dibawa ke neraka dan ia seksa di dalam neraka. Dan adalah Syekh Sufi itu menegur ia akan perkataannya itu, dan adalah baginya zikir yang sudah disediakan bagi dirinya 70,000. Maka berkatalah ia pada dirinya, hai Tuhanku, bahawasanya telah aku sediakan zikir 70,000 bagi diriku, dan aku saksi akan dikau bahawasanya aku berikan zikir itu bagi ibu orang muda ini. Maka tiada selesai kita hati syekh itu dengan demikian, hingga berdirilah orang muda itu tertawa-tawa. Maka ditanya orang baginya akan dia, maka berkata ia, telah aku lihat ibuku itu dikeluarkan daripada api neraka, dibawa ke syurga. Maka berkata syekh itu, maka hasillah bagiku daripada dua faedah, suatu yang sahih kasyafnya orang muda itu, dan keduanya sahih hadis dan lagi firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya cerita ni jalan cerita natijah kepada kelebihan keistimewaan berzikrullah. Jadi Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Fatani, pengarang kitab ini Kifayatul Muhtaj, mendatangkan satu riwayat daripada orang-orang yang diperakukan
kesolehannya, maka ianya membicarakan tentang dua insan. Seorang pemuda yang Allah beri kelebihan, kasyaf, dia nampak di sebalik tirai, dia nampak. Allah beri kelebihan, dia menembusi, itu namanya majzub, tembus. Dia nampak alam malakut. Alam yang kita diami sekarang ini alam malak, alam pemilikan, alam yang mampu dilihat, mampu didengar, mampu disentuh, mampu dihidup oleh panca indera yang 5. Maka nama alam kita ni alam malak, alam pemilikan. Pun banyak lagi yang kita tak mampu milik, mampu lihat aja. Juga disebut alam syahadah. Maka ada selepas alam malak, ada namanya alam malakut. Alam malakut. Ni alam malak. Alam malakut, alam yang tak mampu dilihat oleh mata kasar, tak mampu didengar oleh telinga, tak mampu dihidu oleh hidung, tak mampu disentuh oleh dua telapak tangan, tak mampu dirasa oleh deria lidah. Dengan kata lain, tak mampu dicapai oleh panca indera yang 5. Pun begitu, seorang pemuda Allah beri kelebihan, maka dia dapat melihat alam malakut. Dikaitkan pula dengan seorang syekh yang kuat, amal ibadahnya yang banyak berzikrullah. Maka pemuda ini kematian ibunya. Maka pemuda ini Allah tunjukkan dia dapat lihat ibundanya diletakkan di neraka. Selepas maknanya dikebumikan, masuk hari yang ke-7. Tuftanul mayyitu fi qabrihi sab'an. Hadis riwayat Taus. Tuftanul mayyitu fi qabrihi. Mayat disoal Munkar dan Nakir dalam kubur 7 hari 7 malam. Selepas 7 hari 7 malam, dia dapat lihat bondanya diletakkan di neraka. Maka menangislah dia, dan dia diberi nasihat oleh syekh yang Allah beri kekuatan kepada syekh ini banyak beramal, dan dia menyatakan dia ada sejumlah zikrullah. Tak kira lah yang dizikirkan itu sama ada kalimah tasbih subhanallah, kalimah tahmid alhamdulillah, kalimah tahlil la ilaha illallah, begitu juga kalimah takbir Allahu akbar. Yang penting sejumlah 70,000. Maka dihadiahkan, syekh ini hadiahkan 70,000 zikrullah untuk bonda lelaki. Maka si lelaki dia dapat lihat bondanya dibebaskan daripada neraka, diletakkan ke dalam syurga. Ya, bukannya kalimah la ilaha illallah. Sekali ni yang penting istilahnya kelebihan zikrullah. Kalau 70,000 kali la ilaha illallah, 70,000 kali alhamdulillah, 70,000 kali Allahu akbar. Kerana kita dapati bahawa kalimah dia menyatakan di sini dia ada zikir sebanyak 70,000 kali. Kelebihan dia. Ataupun dicantum sekali ke-7 tu, katakan la ilaha illallah 10,000, Allahu akbar 10,000, subhanallah 10,000, alhamdulillah 10,000, jumlahnya tu.
Maka sampailah kepada si bonda itu dilepaskan daripada neraka. Wahal dia ni di alam barzah. Kenapa pula? Kerana alam barzah itu Rasulullah nyatakan babun min abwabin nar, salah satu daripada pintu-pintu neraka, ataupun babun min abwabil jannah, salah satu pintu daripada pintu-pintu syurga. Itu nilai, maknanya alam barzah tu. Oleh itu diterima, dengan kata lain, peristiwa ini memberi kepada kita dua natijah. Natijah pertama tentang sahihnya hadis ini. Sahih bukan dari sudut darjat hadis, bukan dari sudut tarikh hadis. Bukan nak dibahas tentang al-hadis bi'tibari tariqat, al-hadis bi'tibari darajat, tetapi dari segi nilai hadis itu sendiri diterima, maka dapat membebaskan daripada siksaan neraka dan membuktikan inilah dia kelebihan seorang pemuda yang Allah beri kelebihan. Dia nampak di sebalik, maknanya alam malakut, apa yang sebenarnya berlaku. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin ya arhamar rahimin.